Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini tersebar satu tangkap layar yang merupakan tulisan Dr. Imelda. Ayuh sama-sama kita baca ya. Beliau menulis, "Cik nak tanya, berapa ramai orang ikut sunnah Nabi yang ini? Lelaki berumur 25 tahun berkahwin dengan perempuan berumur 40 tahun." Baik, daripada tulisan ini ada beberapa perkara yang ingin saya ulas. Sebelum itu, seperti biasa, baik untuk video ini mahupun mana-mana video react yang lain, minta jasa baik para penonton untuk menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video-video ini sebagai sarana untuk menambah ilmu dan bukannya pula apa-apa selain itu ya. Baik, perkara pertama yang saya nak ulas ialah tentang umur Khadijah radhiyallahu anha. Yang masyhur yang kita semua belajar sejak zaman sekolah dulu ialah 40 tahun. Yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun apabila bernikah dengan Khadijah, dan umur Khadijah ketika itu dikatakan 40 tahun. Ini adalah satu riwayat yang masyhur yang sebenarnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Namun dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Waqidi, ataupun lebih tepat Ibnu Sa'ad meriwayatkannya daripada Al-Waqidi. Dan Al-Waqidi ini adalah seorang yang banyak dikritik oleh para ahli hadis ya, dari sudut jarah wa ta'dilnya. Okey, sekarang ni dalam isu umur ni ada tak pendapat-pendapat lain? Sebenarnya ada ya. Pendapat pertama 40 tahun. Pendapat kedua ialah apa yang dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya daripada Muhammad Ibnu Ishaq, bahawa umur Khadijah radhiyallahu anha ialah 28 tahun. Namun Ibnu Ishaq ini juga adalah seorang perawi yang perlu diperhatikan ya. Pendapat yang ketiga, okey, yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahawa sama ada 25 atau 35. 25 tahun atau 35 tahun. Kemudian Imam Ibnu Katsir membicarakan pula umur Khadijah bila wafat. Satu pendapat kata 65, satu pendapat kata 50. Yang lebih kuat ialah 50 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Khadijah selama 25 tahun. Maka jika Khadijah wafat pada umur 50 tahun, bererti umur Khadijah apabila bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 25 tahun ya. Jadi dalam tiga pendapat ini yang lebih rajih ialah 25 tahun. Okey, ini bukan sesuatu yang baru. Bukan hanya apabila timbul isu poligami, baru tiba-tiba adjust umur. Tak. Ini para pengkaji telah lama membicarakannya. Cuma ia mungkin tak tersebar sangat di kalangan kita sebab kita daripada zaman sekolah dulu telah pun belajar umur 40 tahun ya. Baik, itu dari sudut aspek kajian sanad ataupun periwayatan kisah sejarah ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek lain, yakni dari aspek ilmu perubatan. Dan ini bidang Dr. Imelda ni. Yang ini, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan 6 orang anak bersama dengan Khadijah. Okey, katakanlah baginda bernikah dengan Khadijah ketika Khadijah umurnya 40 tahun. Nah, pada sekarang ini dengan semua perubatan moden, with modern medicine, seorang wanita jika hendak hamil dan melahirkan anak umur 40 ada sedikit risiko. Tapi sampai 6 orang anak adalah sesuatu yang masih boleh, tetapi ada risikonya. Tapi cuba fikirkan, cuba bandingkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana tidak ada apa-apa modern medicine. Jadi apakah logik dari sudut ilmu perubatan bagi seorang wanita yang berumur 40 tahun untuk masih melahirkan, untuk mengandung dan melahirkan 6 orang anak berbanding dengan umur 25 tahun. Okey, berbanding dengan umur 25 tahun dan dapat mengandung dan melahirkan 6 orang anak. Jadi umur 25 tahun itu sebenarnya lebih kuat dari sudut ilmu perubatan. Umur 40 tu saya bukanlah kata mustahil, tetapi sesuatu yang perlu difikir-fikirkan. Kalau sekarang ni pun with all the modern medicines, it is a risky pregnancy.
apatah lagi 1400 tahun atau 1400 tahun yang lalu, maka sudah tentu ianya adalah sesuatu yang lebih berisiko dan lebih kena fikir banyak kali lah. Okay? Tetapi kalau umur Khadijah ialah 25 tahun, maka itu adalah lebih munasabah kita kata ya. Jadi antara beberapa pendapat ini, saya ataupun sebenarnya kebanyakan ahli ilmu, kebanyakan ahli tahqiq, masuk tahqiq di sini ialah mereka yang mengkaji, menilai perkara ini, menguatkan umur 25 tahun ya. Jadi yang lebih kuat berdasarkan periwayatan, berdasarkan kiraan umur wafat, berdasarkan tempoh perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah, dan berdasarkan ilmu perubatan bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan, maka yang lebih kuat ialah 25 tahun. Baik, perkara kedua yang saya nak ulas ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua. Apa yang kita sebut sebagai sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Maksudnya sunnah yang menjadi syariat Islam, membentuk syariat Islam, dan sunnah yang tidak menjadi syariat Islam. Sunnah yang menjadi syariat Islam ialah apa yang baginda lakukan dalam hal-hal akidah, ibadah, hukum dan sebagainya ya. Di mana kalau Rasulullah tidak ada, benda tu pun memang tak ada. Okey? Sunnah ghairu tasyri'iyah pula ialah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Okey, sebagai manusia biasa pada zaman itu, pada lokasi itu, yang seandainya Rasulullah tidak ada, perkara itu tetap ada juga. Okey, saya bagi contoh. Antara contoh sunnah ghairu tasyri'iyah ialah memakai serban, memakai jubah. Okey, itu adalah kebiasaan masyarakat Arab pada zaman itu, pada ketika itu. Sama ada Rasulullah ada atau tak ada, memang dia orang pakai serban dan juga jubah. Kita tak boleh kata Abu Jahal, Abu Lahab pakai coat, pakai tie, pakai baseball cap dan sebagainya. Okey, jadi ini yang disebut sebagai sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah pula katakan sebagai contoh ambil wudu, cara ambil wudu. Kalau Rasulullah tak ada orang yang tahu cara ambil wuduk sedemikian. Apabila Rasulullah ada, baginda mendapat wahyu dan kemudian mengajar kita cara wuduk, maka itu menjadi sunnah tasyri'iyah. Okey, jadi boleh beza ya, sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Maka apakah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan seorang wanita, itu ialah sunnah ghairu tasyri'iyah. Tak kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah umur 25 ke, 28 ke, 35 ke, 40 ke, atau apa-apa umur lain, ia adalah sunnah ghairu tasyri'iyah. Ia adalah kebiasaan baginda pada zaman itu, pada lokasi itu, dan sesiapa yang baginda berkenan untuk bernikah, tak kisah umurnya macam mana. Jadi ia bukanlah satu sunnah yang mesti untuk kita ikuti. Berbanding dengan sunnah tasyri'iyah, itu memang kita kena ikut ya. Sunnah tasyri'iyah tu di antaranya ada yang sunat dan ada yang wajib hukumnya. Maka kita kena bezakan, sebab sebahagian orang mereka begitu fokus kepada sunnah ghairu tasyri'iyah. Mereka beri penekanan kena pakai jubah, kena pakai serban, kena pakai selipar yang mereka kata itulah bentuk selipar Nabi. Macam mana mereka tahu kan? Okey. Jadi benda-benda macam tu yang mereka tekankan, benda-benda macam tu yang mereka ikut. Tetapi sunnah tasyri'iyah, dalam hal itu mereka cipta yang sendiri, yang ini membuat bid'ah. Padahal sunnah tasyri'iyah yang boleh ikut. Sunnah tasyri'iyah yang patut ikut. Sunnah ghairu tasyri'iyah kita boleh buat benda-benda yang baru, sebab itu tidak termasuk dalam syariat Islam. Jadi terbalik, yang ni saya bukan merujuk pada Dr. Imelda ya. Kepada sebahagian orang lain, mereka bersungguh-sungguh mengikuti sunnah ghairu tasyri'iyah, sementara sunnah tasyri'iyah pula mereka bersungguh-sungguh membuat bid'ah padanya. Okey. Jadi perkara kedua yang saya nak tekankan ialah umur, tak kisah berapa umur isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu ialah sunnah ghairu tasyri'iyah dan bukannya sunnah tasyri'iyah. Baik, perkara ketiga yang saya nak tekankan ialah faktor berkenan, baik monogami atau poligami,
salah satu perkara yang menyebabkan seseorang itu bernikah dengan seorang lain ialah berkenan. Merujuk kepada poligami, kalau kita ingat ayat ketiga surah An-Nisa itu, Allah SWT berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa, maka nikahlah mana-mana wanita yang kamu berkenan, 2, 3 atau 4. Jika kamu bimbang tak dapat berlaku adil, maka satu saja kan. So berkenan ni ialah seorang lelaki tu dia berkenan dengan seorang wanita. Tak kisahlah lelaki tu berkenan dengan wanita lebih muda daripada dia ke, sama baya dengan dia ke, lebih tua daripada dia ke, maka yang penting di sini ialah berkenan. Jadi tak perlu kita tertanya-tanya ada tak lelaki umur 25 yang berkahwin dengan perempuan berumur 40 tahun. Okey, sebab kalau ada pun ialah kerana lelaki tu berkenan dengan perempuan yang berumur 40 tahun. Kalau tak ada, sebab tak ada yang berkenan, dia mungkin lelaki tu berkenan dengan perempuan yang berumur 30 ke 28 ke, berapa pun tak kisah. Yang penting di sini ialah berkenan. Okey, dan ini kita kata sesuatu yang no brainer orang kata. Maknanya memanglah kalau kita nak bernikah dengan seseorang, mestilah yang dia berkenan dengannya kan. Okey, baik. Jadi yang perkara keempat pula yang saya nak tekankan ialah tentang pentingnya kita upgrade ilmu. Memang saya sendiri pun zaman sekolah dulu belajar bahawa umur Khadijah apabila Nabi bernikah, ya, umur Nabi 25, umur Khadijah 40. Tapi kita, sebagaimana dalam pelbagai subjek lain di sekolah, kita upgrade ilmu. Dalam bidang agama pun kena upgrade. Jangan dalam bidang agama tu kita biarkan sama level dengan bangku sekolah dulu. Bahkan kadang-kadang sekolah rendah je. Okey, jadi dalam ilmu agama pun kita upgrade. Dan bila kita upgrade, macam contohlah kes ni, kita tahu, oh sebenarnya di sana ada juga pendapat-pendapat lain tentang umur Khadijah. Dan antara yang semua tu yang paling kuat ialah umur 25 tahun. Bukan saja berdasarkan kajian sanad, kajian umur apa semua, tapi juga dari sudut munasabah ataupun tidak, dari sudut ilmu perubatan kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita upgrade ilmu. Jangan kita dalam ilmu dunia kita mengejar ke level yang sangat tinggi. Dah tinggi kita upgrade lagi. Tetapi dalam ilmu agama masih bangku sekolah, masih lagi jenis-jenis air, masih lagi lafaz niat. Tak habis-habis lagi lafaz niat, tak habis lagi jenis air, tak habis lagi jenis najis kan. Itu pun tak lulus lagi tu. Kemudian yang bidang-bidang lain lagi lah kan. Jadi daripada perkara ini kita dapat ambil iktibar bahawa betapa pentingnya kita upgrade ilmu. Saya tidak merujuk kepada sesiapa secara khusus, semua orang termasuk saya, ayuh kita upgrade ilmu. Jangan ilmu agama kita masih lagi berada di bangku sekolah, bahkan kadang-kadang tu bangku sekolah rendah, ya. Baik, jadi demikianlah sedikit ulasan saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.